Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada fudul, yakni yang lebih daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya, pada mendirikan keadaan kamu. Dia kata maka seorang itu naklah zuhud pada yang lebih. Apa maksud zuhud yang lebih? Yakni barang yang tidak dikehendakkan pada diri dia. Maknanya dah cukup lah pada diri dia, ada lebih-lebih tu dia berzuhud lah. Tidak perlu mencari yang lebih-lebih. Kerana manusia ini kalau kita terlampau mencari yang lebih, akhirnya tak cukup kita. Bila kita nak terlampau yang lebih sangat. Jadi dia kata zuhudlah perkara daripada yang lebih, yang tiada berkehendak kepadanya, kepada pendirian kamu, pada mendirikan keadaan kamu. Dalam keadaan kamu tu dah cukup, kamu tidak kehendak dah lagi. Cukup dah. Kalau kita ni, contohnya kita sudah ada kereta tu dan kita ada anak seorang saja, cukup dah. Tidak perlu lagi kita mencari yang lebih daripada tu. Kerana untuk keadaan kita sudah cukup, sudah sempurna. Maka tumpukan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu, keadaan kamu, maka maksud kamu itu bagi berdiri, ada kamu dan kuatmu, yakni benda yang sudah ada itu dah cukup dah untuk kita, untuk membawa kekuatan kepada kita. Jadi tak payah kita cari hak lebih-lebih. Yang mana yang lebih-lebih ini kadang-kadang boleh melalaikan kita. Maka dia kata dan kuatmu hingga dapat ibadat bagi Allah. Jadi maknanya apa-apa yang kita sudah ada, yang boleh menguatkan kita untuk buat amal ibadat, maka zuhudlah yang lebih-lebih tu. Cukup dah. Macam Nabi beritahu, cukuplah kalau kamu ada 4 perkara: pekerjaan yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik, pasangan yang baik. Lalu bila dah cukup semua sekali, tumpukan kepada amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata tiada dimasukkan makan dan minum dan bersedap-sedapan. Tiada dimasukkan makan dan minum dan juga bersedap-sedapan. Jadi nak beritahu, tidak bermakna kita tinggal makan minum tu. Bagian makan minum kita ambil lah, untuk bagian makan minum yang cukup bagi kita. Dan kita juga dilarang juga melampaui batas dalam bab makan minum dan juga keseronokan, lebih-lebihan. Jadi kita, kalau kita ada, Allah Ta'ala beri rezeki yang luas, keluasan harta, kita nak pakai mengikut kemampuan kita, sebenarnya tidak salah. Yang dilihatnya adalah hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibimbangi adalah apabila hati kita memikir kepada perkara yang lebih-lebih, perkara yang lebih-lebih, lalulah kita jadi lalai untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebagai contoh, orang yang ada dah kedai dia dah cukup dah. Kedai dia tu cukup untuk dia nak makan dan untuk keluarga dia. Jadi untuk dia buat amal ibadat pun alhamdulillah, boleh pergi ke masjid surau, tidak mengganggu. Tapi bila dia fikir nak buat besar lagi kedai, buat cawangan jadi besar, akhir kali dia tambah yang baru tadi, besarkan kedai ataupun dia buka cawangan yang baru, boleh jadi menyempatkan lalai dia beribadat. Jadi dia pun fikiran dia dah pergi ke situ dah. Yang biasanya dia ada dah masjid surau dah, makan dah cukup dah, tak apa dah. Tetapi oleh kerana dia tumpu yang lebih ini, menyebabkan lalai buat amal ibadat kepada Allah. Maka Imam Ghazali kata, kalau kita dah cukup dah sesuatu benda, yang mana kecukupan, keperluan yang kita nak tu sudah ada, dan boleh menumpukan kita kepada amal ibadat, tumpukan amal ibadat. Jangan sampai ada benda lain yang kita nak cari lebih, kita tinggal beribadat kepada Allah. Maka kita adalah orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula Allah Ta'ala, jika dia kehendak didirikan akan dia dengan sesuatu. Kalau Allah Ta'ala inginkan sesuatu, kalau Allah Ta'ala ingin sesuatu dan dengan sebab, maka Allah Ta'ala beri dengan sebab. Kalau Allah Ta'ala nak sesuatu, Allah Ta'ala beri sebab. Allah Ta'ala nak beri rezeki kita, maka dengan sebab kita kerja rajin, dia beri rezeki. Dia beri rezeki pada kita. Dan jika dia hendak didirikan akan dia dengan tiada sesuatu dan sebab. Tapi kalau Allah Ta'ala tambah nak beri sesuatu tanpa sebab, maka dia kata seperti malaikat, malaikat yang tidak makan dan minum. Allah Ta'ala beri malaikat tak makan dan minum. Jadi ada yang Allah Ta'ala beri ada sebab nak hidup kena makan minum. Ada yang Allah Ta'ala beri tanpa sebab, dia hidup pun tak makan minum pun hidup. Tadi Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Jadi kita yakin kepada Allah Ta'ala, rezeki Allah Ta'ala kena yakin. Kemudian jika ada ia dengan suatu
Jika ada dia dengan sesuatu, jika dia dikehendak, maka dengan sesuatu yang hasil pada engkau. Maka Allah Ta'ala inginkan sesuatu, maka Allah Ta'ala beri dengan sesuatu hasil daripada engkau kerjakan, kamu buat. Maka Allah Ta'ala beri kepada engkau dengan tuntut engkau, dengan kamu cari, ataupun dengan usaha engkau, dan jika dia hendak dengan sesuatu yang lain, maka disebabkan dia bagimu daripada sekira-kira yang tiada kamu hisapkan. Dan kalau Allah Ta'ala inginkan sesuatu memberi kepada kamu, maka kamu akan dapat dengan tanpa dihisap, tanpa kamu kira, tanpa kamu bayangkan. Hisap tu kita kira panggil, tanpa kita kira, tanpa kita bayang kalau Allah Ta'ala nak beri daripada ketiadaan, tuntut daripadamu tanpa kamu cari, Allah Ta'ala boleh beri. Allah Ta'ala boleh beri, dan tuntut daripadamu dan usahamu, dan daripada usaha kamu. Jadi kita ni Allah Ta'ala suruh tumpu kepada ibadat. Ama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan manusia, jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka kita buat amal ibadat kepada Allah, jangan sampai hati kita lalai. Maka disebabkan di antara manusia yang lalai ni kerana dia nak mencari yang lebih dengan sesuatu yang dia ada. Jadi kita boleh tengok sebagai gambaran, kita dapat lihat bahawa kalau kadang kita sudah cukup dan kita dah boleh buat amal ibadat, kalau kita cari yang lain kerana hati kita nak yang sesuatu lebih, maka bila kita cari menyebabkan ibadat kita lalai. Tapi kalau Allah Ta'ala kata membuat ibadat pada aku, kalau mu nak lebih aku beri. Kalau mu nak lebih aku beri. Yang paling penting jangan tinggal beribadat kepada Allah. Betul kamu boleh dapat dengan usaha, tapi dengan tidak usaha pun aku boleh beri. Tapi kalau aku beri benda yang kamu tak fikir, orang yang tumpu kepada ibadat, rezeki dia murah, jangan takut. Orang yang bekerja semayang dia tidak tinggal, dia bekerja, Allah Ta'ala beri lebih pada tu kadang-kadang, lebih daripada orang yang bekerja siang malam. Siapa tinggal amal ibadat? Hari ni ada orang satu hari 3 kerja, pagi sampai ke tengah hari kerja lain, petang pula kerja lain, lepas tu larut malam sampai ke pagi kerja lain, 3 kerja macam kerja punya ibadat lalai, tinggal ibadat, tak ada masa nak buat amal ibadat. Bahkan bimbang kalau buat amal ibadat, hilang pekerjaan dia, hilang harta dia. Tapi Allah Ta'ala tak beri banyak tu je. Dan ada orang yang dia kerja, dia bekerja tetapi ibadat dia tumpu lebih daripada orang kerja tiga kerja satu hari. Allah Ta'ala kata kalau aku nak beri tanpa mu usaha pun aku beri. Tapi kamu beribadatlah kepada aku, yakni beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ni masyhur di kalangan kita. Ayat ini dipanggil ayat 1000 dinar. Jadi ramai orang-orang yang berniaga baca ayat ni, moga-moga dapat 1000 riyal sehari. Ayat 1000 dinar. Dia panggil ayat 1000 dinar. Jadi nak beritahu ayat ni dia kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini punca dia. Ni ibu dia. Maka dia kata barang siapa takut akan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dijadikan baginya tempat kepada tuntut, dijadikan baginya tempat keluar, dijadikan baginya tempat keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala tunjuk jalan keluar. Dia masalah yang kita hadapi ni adalah sebab apa? Sebab kita jauh dengan Allah. Kita jauh dengan Allah, maka Allah Ta'ala timpakan musibah-musibah bagi kita. Di antaranya nak hapuskan dosa kita. Tetapi kalau kita rapat dengan Allah, Allah Ta'ala beri ujian juga untuk nak naikkan makam kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu bertakwa kepada Allah, aku beri kamu jalan keluar. Beri kamu jalan keluar. Orang yang susah tetapi sentiasa munajat pada Allah, sentiasa beribadat kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan beri jalan keluar pada dia. Kena yakin. Kena yakin. Ini letak dia. Jadi bila sampai ada satu-satu masalah apa-apa, kita munajat pada Allah. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan minta pada makhluk. Kita beritahu satu kampung anak kita sakit, orang kampung tak boleh buat apa-apa, habis kuat dia kesian kita. Kesian dia. Dan siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan penyakit? Allah Ta'ala.
Walaupun Allah Ta'ala, walaupun kita duk cari bomo macam-macam bomo, doktor macam-macam doktor, pakar-pakar, tapi kita tak minta dengan Allah. Ini tidak ada kuasa, yang ada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jalan lepas dia, jalan keluar adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata wa yazughu min haitsu la yahtasib. Maka tiba-tiba tiada berkehendak dengan suatu kelakuan pada tuntut. Apa maknanya? Allah Ta'ala beri benda yang kamu tak cari-cari. Mana kita tak terfikir nak cari, tak ada cara, tidak ada kelakuan nak cari, tiba-tiba Allah Ta'ala beri. Ini bahasa lama. Maknanya apa? Maknanya aku beri dalam keadaan kamu tidak sangka-sangka, tiada berkehendak dengan satu kelakuan kepada tuntut dan usaha. Tak ada kita cari, tak ada kita usaha, tapi Allah Ta'ala beri. Dia seorang sahabat Nabi, anak dia berjihad dengan Rasulullah, jihad perang. Bila berperang, balik daripada perang, dia balik daripada perang, dia tengok anak dia tidak ada. Anak dia tidak ada kerana anak dia ditawan oleh orang kafir musuh. Jadi dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah suruh sabar. Nak macam mana? Sebab kena tawan. Nak pergi takkan nak pergi musim balik. Jadi sabar, nanti Rasulullah akan cari jalan. Jadi bila dalam keadaan tu Rasulullah kata, kamu minta banyak-banyak pada Allah, munajat banyak-banyak pada Allah, berdoa pada Allah. Dia susah sebab anak dia yang masuk dalam medan perang, kalau tak silap 2 orang anak dia masuk dalam medan perang, bila balik tak ada, katanya kena tawan. Kena tawan oleh pihak kafir. Lalu dia fikir dalam kepala dia, anak aku mati kena bunuh padang lah. Dak mati kena bunuh, kena sesa, bagaimana dia makan, susah. Lalu Nabi kata, kamu ni kena kuatkan amal ibadat, minta pada Allah. Minta pada Allah. Dia pun kuat amal ibadat, berdoa pada Allah biar Allah Ta'ala selamatkan anak dia. Lama kelamaan anak dia balik. Bukan balik saja lepas, balik kambing. Mula suka dia. Suka ayah dia tengok anak dia. Balik selamat anak dia. Anak dia selamat. Ayah dia suka. Tapi tiba-tiba tengok ada kambing, bawa sekali kambing. Mari mana kambing ni? Ambil daripada mana kambing ni? Dia pun tanya, ni kambing dari mana? Dia kata, masa saya kena tawan, saya ni berjaya melepaskan diri daripada pihak kafir, pihak musuh, dan saya sempat buat lari kambing dia. Sempat buat lari kambing dia. Lalu dia sebut salah. Lalu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu dapat jawapan. Allah Ta'ala beri dah jalan keluar masalah dia. Kenapa masalah? Masalah yang disusah hati anak dia. Allah Ta'ala beri jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mu bertakwa, aku beri jalan keluar. Satu jalan keluar, selamat dah. Anak dia yang dia susah keluar dah. Alhamdulillah selamat. Dah bagaimana dengan kambing yang Rasulullah? Kambing ambil daripada mana? Dia kata, saya kena tawan. Dia tak bagi makan saya. Dia bagi makan saya lapar. Lapar. Tiba-tiba ada jalan keluar, saya pun menyelinap keluar, dapat berjaya. Jadi perlu lapar, makan dia tak beri. Lari kambing tadi. Lari kambing. Lalulah dibaca ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala beri rezeki tanpa yang disangka-sangka. Lalu Nabi kata, makalah itu rezeki yang tidak disangka-sangka, berkat daripada kamu bertakwa kepada Allah. Jadi punca dia begini, apa-apa masalah yang kita hadapi, masalah suami ke, masalah anak-anak ke, masalah jiran tetangga ke, masalah penduduk kampung ke, ataupun fitnah yang kena pada kita, jalan keluar dia adalah kepada Allah. Jalan keluar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita kuatkan ibadat pada Allah. Kita mari masalah, ya Allah, warna suami saya ni macam ni. Warnalah suami saya selalu beri masalah. Angkat takbir banyak-banyak, doa setiap malam, doa pada Allah. Allah Ta'ala beri jalan keluar pada kita. Ini kita kena yakin. Pari masalah apa-apa pun, masalah anak ke, masalah isteri ke, masalah suami ke, masalah jiran tetangga, masalah hutang pun begitu juga. Sahabat Nabi je susah hati, moyo pakaian pun tidak kemas. Moyo saja. Nabi tanya, dah apa pula? Tanya, dia kata, hamba ni banyak hutang ya Rasulullah. Banyak hutang, banyak.
Mau tak aku ajar kamu satu doa? Dan kamu berdoa kepada Allah. Dia kata nak. Baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca yang tu. Baca buat amal ibadat boleh bayar hutang. Boleh bayar hutang. Jadi punca dia adalah kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka bila mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang benda yang kita tidak terfikir Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Sebab kita dah dekat dengan Allah. Yang beri rezeki siapa? Yang memberi rezeki Allah Ta'ala. Kita minta dengan makhluk tak beri rezeki. Dia kata menjamin masa depan. Bukan dia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rezeki. Jadi bila Allah Ta'ala beri rezeki, kita baik dengan dia. Maka bila kita baik dengan dia, kita dah jadi orang yang baik. Wallahu yatawallas solihin. Allah Ta'ala akan beri berat dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita ada masalah anak-anak berdoa lah kepada Allah Ta'ala banyak. Dan banyakkan ibadat. Anak tak berubah, kuat lagi amal ibadat. Anak tak berubah, mungkin kena tambah puasa sunat biasanya. Puasa sunat pun tak berubah, kena mayang tahajud biasanya. Mayang tahajud. Mayang tahajud berdoa pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan. Kalau tak berubah juga, tak berubah, doa sebut nama. Sebut nama, bangun semayang malam, doa sebut nama. Sebut nama. Ini kita ambil kaedah Nabi berdoa kepada Saidina Umar dengan Abu Jahal. Maksudnya berdoa apabila Abu Jahal dengan Saidina Umar yang menentang Islam satu ketika dahulu, masa zaman jahiliah, Saidina Umar memang kuat menentang Islam. Akhir sekali Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu Umar Ibnu Hisham. Ini Abu Jahal. Amr ibn Hisham. Jadi doa akhir sekali Allah Ta'ala makbulkan Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Khattab. Jadi setiap kali kita ada masalah, kita berdoa dan sebut nama. Kalau suami-suamilah, kalau anak-anaklah, kalau isteri-isterilah, sebut nama pada Allah Ta'ala. Maka insya-Allah Allah Ta'ala melihat kita bertakwa kepadanya, lalu diberi jalan keluar. Baik, dia kata di sini, maka jika tiada kuat hatimu atas yang demikian itu dan menuntut akan dia, maka niatlah olehmu yang demikian itu kerana bersenjata dan kuat atas mengerjakan ibadat. Kalau kamu tak tahan juga, nak cari juga yang lebih, tak tahan. Tak tahan juga nak cari yang lebih, ataupun nak juga yang lebih, hati kita tak kuat. Kadang-kadang hati kita ni tak kuat. Tidak kuat nak amal ibadat pun tidak kuat, lemah hati kita. Jadi kadang-kadang nak juga sesuatu, maka kamu carilah juga. Maka kamu boleh ambil, tuntut akan dia, maka niatkan olehmu dengan yang demikian itu kerana senjata dan kuat atas mengerjakan ibadat sebagai jalan untuk beribadat kepada Allah. Biar niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak cari juga yang lebih, nak cari juga yang lebih, cukup dah tiap-tiap bulan kita ada dalam, ini 1,000 dah cukup rasanya. 1,500 tu kita makan lah. Cukup lah 1,500. Tapi rasa nak lebih juga. Maka nak lebih juga, maka niatlah kerana Allah Ta'ala, ataupun buat sebagai untuk menguatkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau 1,000 lebih sama nak simpan piti pun dah lebih, bila nak pergi Mekah. Jadi nak cari lebih ni tujuan buat ibadat pada Allah. Tak apa lah. Tujuan nak pergi ke Mekah, untuk cari lebih. Cari lebih ni dah, kalau orang lain buat apa ni, buat kebajikan banyak, kita ni sebab ada piti nak kebajikan ni, jadi kita nak cari lebih kat macam orang. Tapi nak cari lebih macam orang, tapi tujuan agama tak apa, dibenarkan. Sebab tu kita nak kaya-kaya, lah jadi kaya. Islam suruh kita jadi kaya ke suruh jadi miskin? Suruh jadi kaya. Tujuan jadi kaya untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi bila ada harta lebih, kan boleh beribadat pada Allah, boleh infak fisabilillah. Jadi dia kata kalau nak cari lebih dia untuk akhirat, jangan dunia. Keluar dah kereta baru suti tu, hak baru tu. Tahu sedap kereta ni, kena tukar kereta baru juga. Kereta ni baru ke? Baru lagi, tapi tengok kereta baru keluar, Allah, siang malam dah tidur duk mikir kereta baru. Baru. Jadi kalau membawa kepada fikiran nafsu ataupun fikiran dunia, tidak dibenarkan. Kerana nafsu dan dunia ini boleh melalaikan kita. Tapi biarlah kepada akhirat. Kena kereta baru sedap sikit. Pergi masjid pun boleh pergi awal-awal. Apa kereta buruk dah apa awal-awal.
Jadi nak beritahu biar kepada agama Allah, niat kepada Allah Taala. Maka dia kata di sini tiada kerana keinginan, tiada kerana keinginan nafsu dan juga lazat. Lazat ni maknanya nak kepada kesedapan. Kesedapan sangat dah. Sekadar kita dah ada dah cukup lah. Kita dah ada. Okey, sekarang ni kata contohnya dah ada dah kereta estima sebuah. Jadi kereta estima tu sebuah tu cukup dengan anak-anak yang ramai ni cukup dah. Cukup. Jadi perlu dah hal lain? Tak perlu. Tidak perlu dah. Orang pun mari kata ustaz kita baru ada ni mahal lagi gini-gini. Tu sedap lagi, sedap pada ni lagi. Sedap pada ni. Lalu kita fikir baik, memang dah puasa nak ambil baru. Tapi kita fikir, kalau kita ambil tu atas dasar agama ke atas dasar nafsu? Kalau kita bergerak atas dasar nafsu, ini yang menyebabkan kita lalai. Ini yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar atas dasar agama Allah Taala. Maka jangan kamu ambil yang lebih itu daripada keinginan nafsu ataupun kelazatan duniawi kita. Nak memuaskan hawa nafsu, jangan. Maka dia kata bahawasanya engkau apabila berniat yang demikian itu adalah tuntut dan kehendak daripadamu kebajikan dan menuntut bagi akhirat, pada hakikatnya tiada bagi dunia dan tiada cedera dalam zuhud tiada cedera dalam zuhudmu dan sunyimu, maka ketahuimu akan jumlah ini dapat petunjuk wabillahi taufik. Maknanya kalaulah kita buat ni atas kebajikan kita tuntut betul-betul untuk kebajikan dan juga untuk menuntut dunia, bukan untuk menuntut akhirat, bukan untuk dunia, dan tidak cedera dunia kita, ataupun tidak cedera dalam kita nak berzuhud pada Allah. Penumpuan kita kepada agama tu tidak cedera ataupun tidak terganggu. Maka sebenarnya ini kamu buat memang kerana agama akhirat. Jadi kalau kita nak buat lebih-lebih, kita nak ambil yang lebih-lebih, tak kiralah rumah ke, kereta ke, apa-apa ke, lebih ke, tetapi tidak cedera kita kepada tuntutan akhirat, maka itu tidak mengapa. Sebab tu sahabat Nabi banyak kaya-kaya. Abdul Rahman Ibn Auf kaya, Saidina Osman pun kaya, Saidina Abu Bakar pun kaya. Tetapi kekayaan mereka itu tidak cedera mereka dalam akhirat mereka. Walaupun mereka dah ada zahir macam seperti menuntut dunia. Ada seorang ulama tu dia mengajar. Anak murid dia ramai ribuan. Dan dia selalu ambil duit banyak. Tengok pada zahirnya ahli dunia dia. Kat mana ceramah bayar mahal dia pergi. Lalu duit dia banyak. Rupa-rupanya dia simpan duit tu ni nak beli tanah buat pondok. Dia beli tanah buat pondok. Jadi dia balik, dia cerita pada saya tambahkan bola syekh, dia seorang syekh. Sekarang ni dia ada di Mesir. Dia cerita saya, dia kata dia mengajar dalam masa 3 tahun, kalau tak silap. 3 tahun dia dapat mengumpul 300,000 nilaian duit Malaysia. Dan bila sahaja ada bayaran lebih dia akan pergi. Jadi dia ini difitnah oleh orang bahawa dia ni ahli dunia. Mana yang bayaran lebih. Tetapi bila dia balik duit yang sebanyak itu, dia bagi balik kat kampung dia di Indonesia, kampung dia pergi cari tanah. Pergi cari tanah dengan duit yang banyak dia kumpul daripada hasil dia berdakwah ini, dia beli tanah. Dia beli tanah, dia buka pondok, dia beli tanah, buka pondok, mana-mana yang ada lebih tu dia beli. Sampai habis duit dia. Dan ni berdakwah lagi, cari pitih lagi. Berdakwah cari piti, tetapi bila kita tengok dia punya kehidupan dia, rumah dia kecil tapi pitih dia banyak, beli tanah. Kalau macam ini dibenarkan oleh syarak. Maknanya kita menuntutkan sesuatu yang lebih, tetapi tuntutan yang lebih itu untuk akhirat, dijalankan untuk akhirat. Maka Allah Ta'ala melihat apabila kamu mencari keinginan yang lebih tadi, adakah keinginan yang lebih tadi hawa nafsu kamu ke untuk agama Allah Ta'ala? Kalau untuk agama Allah, dibenarkan. Kerjalah siang malam. Kenapa nak cari piti banyak-banyak ni? Allah, kita nak cari piti banyak-banyak ni sebab kita nak tolong orang fakir miskin. Tolong fakir miskin. Maka kita pun cari dapat duit banyak, tengok fakir miskin tolong. Tolong fakir miskin. Maka masa ketika itu katanya Imam Ghazali, selagi mana tidak cedera akhirat kamu, maka kamu boleh.
Kamu adalah orang yang mendapat petunjuk, kamu adalah orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, pastikan memang kerana Allah Taala. Jangan kadang-kadang kita ni masalah kita. Kadang-kadang kita ni dia panggil agama sampai tempelan saja. Kita jadikan agama tu tempelan saja. Tak apalah, saya cari harta ni tapi saya akan tolong agama. Jadi menggunakan nama agama tetapi sebenarnya nak cari kelazatan diri dia, kemewahan diri dia, mengikut hawa nafsu dia. Lalulah kemewahan, semuanya mewah belaka tu. Lalu diberi agama sikit saja. Sikit saja. Ini tabuh. Lalu fikiran dia banyak ada, banyak dunia ke banyak agama, banyak akhirat, banyak dunia. Maka orang yang macam ini dia menuntut yang lebih untuk kelazatan dirinya, untuk nafsunya. Ini tidak dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak ialah kamu boleh cari lebih, tapi lebih itu biarlah niat kerana Allah, disalurkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kagum tadi, kita tengok Allah. Syekh ni patut pun dia cari duit banyak. Orang tak nampak dia tak khabar. Lalu dia buat duit banyak-banyak, dia kumpul-kumpul sungguh banyak-banyak dan dia pun membeli. Beli tanah, buat. Kata sekarang cari lagi. Lah ni pergi negara Mesir. Jemputan mana Mesir? Pergi kat Mesir. Jemputan luar negara pergi luar negara. Orang bayar mahal tu ambil, simpan peti, buat pondok. Jadi dia tunjuk kat saya satu pelan. Sini nak buat tempat bangunan, lepas tu nak buat bangunan ni, dan dia pergi sendiri. Cari duit. Dengan cara macam mana? Dengan cara berdakwah. Dakwah, dapat kutipan ambil, orang bayar apa dia ambil. Untuk agama Allah Ta'ala. Kalau boleh niat macam tu, memang dibenarkan oleh syarak. Maka kamu boleh cari tuntut yang lebih. Jadi tuntut yang lebih itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bagai contoh, orang yang duduk jauh-jauh, kadang-kadang pakai kereta yang buruk-buruk ni kadang dia rosak tengah jalan, bagai contoh. Maka kita kerja sungguh-sungguh nak cari kereta baru. Kerja sungguh-sungguh beli kereta baru, bayar cash kereta baru tadi, mudah saja. Mudah saja. Dulu tak sampai, dah ni sampai dah. Tapi tujuan dia beli kereta baru ni bukan nafsu. Nafsu pun memanglah sedap kereta baru. Tetapi ada tujuan akhirat dan diutamakan akhirat tadi. Memang digunakan pada jalan Allah. Maka ini dibenarkan oleh syarak. Maka tidak dapat halangan kita nak sampai pada Allah Ta'ala ni. Mendapat halangan kita dunia. Lagi mana hati kita banyak tumpu kepada dunia, payah kita nak sampai kepada Allah. Jadi hak dunia macam mana cara dia? Hak dunia zuhudlah kamu. Zuhud dunia ambil, jangan tak ambil sekadar yang perlu, dan lebih tu infak fisabilillah. Tapi kalau nak lebih juga biar bukan atas jalan nafsu, tetapi atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan halangan kita nak sampai pada Allah. Jadi selesaikan masalah dunia yang ada dalam diri kita. Selesaikan masalah dunia. Dunia itu kita harap dia menghala ke akhirat. Baik, kita tengok al-aiku as-sani al-khalqu, bermula yang menegahkan yang kedua, makhluk yang menyebabkan kita terhalang untuk buat amal ibadat adalah makhluk. Apa maksud makhluk? Ini sahabat handai. Boleh jadi yang menyebabkan kita terhalang buat ibadat sahabat handai. Boleh jadi yang menghalang kita buat amal ibadat anak-anak kita. Boleh jadi yang terhalang kita buat amal ibadat suami kita. Boleh jadi yang terhalang kita buat amal ibadat orang yang kita kasih. Ini makhluk yang mengatakan halangan kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Kemudian lazim atasmu telah memberi taufik akan kamu Allah Ta'ala. Maka kamu tetap setelah Allah Ta'ala beri taufik kepada kita nak beri kepada Allah, jadikan dunia itu hendaklah dalam keadaan zuhud. Dalam keadaan zuhud, maka dia kata akan kamu Allah Ta'ala dan akan kami. Moga-moga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dan kepada kami ni pengarang kitab kita. Maka mengerjakan taat dengan kamu asingkan daripada makhluk, dengan kamu mengerjakan ketaatan dengan kamu asingkan daripada makhluk. Yang ni beruzlah, duduk asing diri. Kata ulama tidak dapat tidur, kita ni kena ada khalwah. Apa makna khalwah? Bukan berkhalwat tu kan. Khalwah ni kita mengasingkan diri. Mengasingkan diri, kita tumpukan hati kita, perhatian kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengikut bahagian jalan sufi ini dipanggil bersuluk.
Suluk ini kita duduk mengasingkan diri dan hati kita tumpu kepada Allah Ta'ala dengan kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dengan cara macam mana? Kita dengan cara berzikir pada Allah. Biar kita sebut banyak-banyak. Kita kalau sebut sama orang tu, sebut semua nama-nama, sebutan tu masuk dalam hati. Bila sebut dalam hati, tak sebut dah mulut, ingat dalam hati. Cakap dengan orang tapi hati ingat ke orang lain. Siapa orang panggil nama orang lain pun ingat orang tu kot. Jadi sebab apa? Sebab dah ada dalam hati. Sekarang ni kita nak masukkan Allah Ta'ala dalam hati kita, supaya hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maka di antaranya kena bersuluk, ataupun kita mengasingkan diri, beruzlah, asingkan diri dengan makhluk. Maka mengenai asing diri ni, uzlah ni, ulama khilaf. Ada ulama kata yang afdal kita asing diri usah kawan orang. Satu hari Hasanul Basri ni ulama sufi. Dia mengajar orang ramai. Mengajar. Akhir sekali satu hari dia tengok ada seorang tu, anak murid dia yang ramai-ramai tu, dia selalu mengasingkan diri, duduk jauh pada orang, tak cakap dengan orang lain tak cakap. Tapi dia seorang, dia duduk seorang diri. Lalulah Hasanul Basri ni nak siasat, kenapa ada masalah benda orang ni, ada masalah benda anak murid dia. Lalu Hasanul Basri ni dia pakai pakaian biasa, menyamuk. Saya ingat pakaian biasa ni satu ketika dia kata Basri nak pakai baju kemeja sekali, lama dah apa tahun dah. Tak apa, pergi jalan jauh, Kuala Lumpur Basri tak silap. Kuala Lumpur dah apa, orang tak ada kenal. Pakai baju kemeja. Kita sendiri masa dah Allah. Apa pakai kali ni, masa ni nak pakai apa? Masa lama tak jangok. Jumpa tangan nak buat ustaz. Pada. Jumpa. Dah boleh keceng dunia hari ni. Pergi mana-mana dah kira. Pergi Thailand kira, pergi mana-mana jubah tak boleh tinggal. Jadi nak beritahu, Hasanul Basri dia nyamuk sekali. Dia nyamuk, dia pakai pakaian biasa. Dia pakai pakaian biasa. Dia tanya, kenapa kamu ni mengasingkan diri? Tidak berkawan dengan orang lain. Dia kata, kita sudah belajar dengan Hasanul Basri. Hasanul Basri tu depan dia. Tapi oleh kerana Hasanul Basri pakai pakaian biasa, tak nampak macam pakaian yang biasa pakai, dia tak kenal. Saya kalau pakai pakaian biasa kenal tak? Kenal juga. Cukup-cukup janggut sikit. Dia dah pakai kan? Pakai baju kop, pakai style, jalan biasa. Dia kata muka macam Ustaz Kamal. Tapi bukan. Jadi nak beritahu, Hasanul Basri dia menyamuk. Dia tanya, kata anak murid dia kata, kita sudah belajar dengan guru kita Hasanul Basri. Mengatakan bahawa kita berkawan dengan orang ni kadang-kadang banyak susah hati pada suka hati. Banyak tidak gembira daripada gembira. Jadi bila kawan banyak masalah. Banyak masalah. Jadi dia kata, aku berkawan dengan manusia, banyak benda yang menyusahkan hati aku. Ataupun yang menyibukkan aku. Baik aku sibuk dengan Allah Ta'ala, aku sibukkan diri aku dengan Allah Ta'ala. Banyak perkara yang menyenangkan aku. Dan aku berkawan dengan orang, banyak menyesal daripada tidak menyesal. Tetapi aku berkawan dengan Allah, beruzlah, mengingati, duduk dengan Allah, aku tidak lagi menyesal. Ni dia pun balik lah. Hasanul Basri balik. Rupanya dialah Hasanul Basri menyamuk. Dia kata banyak manusia yang belajar dengan aku, seorang je yang dapat isi. Hak lain tu dapat kulit saja. Kata Hasanul Basri. Hak lain faham, tapi yang beramal ni seorang saja, katanya Hasanul Basri. Jadi nak beritahu, ulama khilaf. Ada ulama kata, ada ulama mengatakan bahawa afdal duduk qalwah, duduk uzlah. Ada ulama kata mengatakan kita ini afdal kita duduk dekat orang ramai. Duduk orang ramai. Satu hari Ibnu Mas'ud dia dapat dengar satu kumpulan yang mereka itu duduk ramai-ramai. Duduk ramai-ramai, asingkan diri dengan Allah. Dengan makhluk, duduk nak berzikir Allah dengan Allah Ta'ala. Seorang-seorang diri tanpa cara. Lalulah datang Ibnu Mas'ud. Bila datang Ibnu Mas'ud, gembiralah dia kerana Ibnu Mas'ud datang kat dia. Lalu Ibnu Mas'ud kata, kalau semua orang faham macam kamu, lalu mereka beruzlah ramai-ramai. Beruzlah ramai-ramai, apa yang akan berlaku pada masyarakat?
Masyarakat. Kalau orang yang faham semua uzlah, orang yang faham semua uzlah, orang alim pun uzlah berlaku. Apa yang berlaku pada masyarakat? Semua orang alim dan uzlah dah faham dah. Sebab ada tambah gaul dengan dunia. Duduk sikit dunia lari, duduk sikit dunia lari. Jadi orang-orang alim yang tahu ni, apa yang berlaku? Yang berlaku menyebabkan bahawa orang yang jahil terus jahil, orang yang buat jahat terus buat jahat. Tidak ada orang yang menegur. Dan begitu juga berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Ada seorang yang baik, yang soleh berdakwah siang malam. Lalulah masyarakat tadi berubah. Berubah masyarakat daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Berubah dah. Lalu apabila akhlak masyarakat yang dia dakwah kelilingnya itu sudah berubah, lalu dia kata gembira, alhamdulillah sudah berubah. Sekarang ni aku nak tumpu untuk aku pula. Lalu dia pun keluar daripada kampung tadi, dia pun beribadat, duduk seorang-seorang diri, tidak campur, tidak ada hirau orang keliling dia. Dia beribadat selama 15 tahun. 15 tahun lebih kurang. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, ya Musa, ada hamba aku yang beribadat tetapi ibadatnya aku tolak semuanya sekali. Kalau 15 tahun 15 tahun, kalau 20 tidak diterima. Lalu Nabi Musa bertanya, pergi jumpa orang tadi. Bila pergi jumpa orang tadi, tanya dia kata sebab dia kata saya sudah berdakwah, masyarakat dah berubah dah. Sekarang ni nak pergi satu tempat dia malah cara dah orang, dia nak tumpu diri dia pula. Diri dia pula. Maka Nabi Musa mengatakan bahawa Allah Ta'ala beritahu kepada aku, segala amal ibadat kamu yang kamu tumpu untuk diri kamu, Allah Ta'ala tidak terima. Dia pun terkejut. Lalu nak buat macam mana? Dia kena berdakwah, duduk kawan ramai. Jangan biarkan masyarakat buat perkara mungkar. Biarkan masyarakat buat perkara mungkar, berdakwahlah. Hanya kita kena ada masa dengan Allah. Hari masa ni kita nak beruzlah. Beruzlah. Ni kita zikir dengan Allah. Hari ni dengan masyarakat. Ini dengan anak isteri. Ini masa dengan anak isteri. Lepas tu ini dengan orang ramai. Ini masa kerja. Ini masa beruzlah dengan Allah. Biar hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di sini yang menyebabkan kita ni kadang-kadang terhalang buat amal ibadat adalah makhluk. Maka untuk kamu nak mengerjakan amal ibadat, maka asingkan kamu daripada makhluk. Jauhkan diri daripada makhluk. Jauhkan diri daripada makhluk yang melalaikan kamu. Makhluk yang melalaikan kamu. Ni kawan ni penting kita pilih kawan penting. Kerana kawan boleh mencuri sesuatu yang ada pada kita. Kalau kita berkawan dengan dia, kita kawan dengan seorang, tiba-tiba kawan kita ambil piti kita rasa nak marah. Kita rasa nak marah. Dah sangka sungguh, harapkan pagar makan padi. Kita duduk kawan dengan punya dia yang ambil duit kita. Kita rasa nak marah. Tetapi dia telah mencuri satu benda yang lebih bernilai daripada harta benda yang ada pada kita. Kenapa? Akhlak kita. Akhlak kita akhlak yang baik. Tapi bila kita berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, dia telah mencuri akhlak kita. Hilang akhlak kita jadi jahat. Kita tak marah dia curi akhlak kita. Kita marah dia curi piti kita. Sebab tu dia kata asingkan diri daripada makhluk. Kalau kamu nak berjalan dengan Allah, kalau kamu nak buat amal ibadat pada Allah, asingkan diri daripada makhluk. Dan asingkan diri daripada makhluk yang melalaikan kita daripada amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikian itu kerana dua perkara. Kerana dua perkara, salah satu daripadanya bahawasanya mereka itu membimbangkan dikau daripada ibadat kepada Allah. Uzlahlah kamu, duduk asingkan dirilah daripada makhluk, jauhkan diri daripada makhluk. Kerana yang pertama dia kata kerana makhluk ini akan membimbangkan dikau. Apa makna membimbangkan? Yang ini menyibukkan engkau, melalaikan engkau daripada ibadat bagi Allah Azza wa Jalla, daripada buat amal ibadat pada Allah. Lalai. Kalau orang lelaki kadang-kadang awak nak pergi nak pergi kuliah maghrib, nak pergi belajar, saingnya ajak pergi ngai. Pergi ngai siapa ke pagi. Rugi masa saja-saja. Dapat ikan seekor je dak badan nyuki. Tapi daripada malam sampai ke pagi, habis masa sia-sia saja. Maka dia kata membimbangkan dikau daripada amal ibadat, beribadat bagi Allah Azza wa Jalla, atas barang yang dihikayatkan daripada setengah mereka itu. Bahawasanya berkata ia, lalu aku dengan beberapa jemaah. Lalu aku dalam beberapa berjemaah, duduk mereka itu melontar. Melontar ini yakni mengumpat mereka itu akan orang. Dia duduk dekat satu kumpulan, jemaah tu kumpulan lah. Duduk atas wakah ke, duduk atas gerai ke, duduk atas lambu ke,
duduk kat tempat tunggu bas ke, duduk kat satu jemaah lalu dia kata duduk mereka itu melontar, yakni mengumpat. Lalu dia duduk ramai-ramai, dia makan ketupat ramai-ramai. Dalam keadaan macam tu, dan seorang duduk jauh daripada mereka tu, seorang tu duduk jauh pada orang tadi. Maka aku berkehendak berkata akan dia, maka katanya zikrullah, aku pun pergi tanya dia. Dia kata zikrullah, dia ingat pada Allah. Dia nak sebut nama Allah. Maka dia katanya zikrullah itu terlebih berahi bagiku daripada perkataanmu. Maka kataku, kamu duduk seorang, seorang kamu. Maka katanya, sertaku Tuhanku dan 2 malaikat. Jadi bila dia tengok, ada diceritakan mengenai, dia kata seorang tu melihat ada satu jemaah. Jemaah tu duduk ramai-ramai, dia mengumpat. Dia kata ni, kata-kata dia mengumpat. Lalulah dia pun pergi. Pergi pun dia tanya, kenapa kamu tak masuk sama-sama dengan kumpulan ramai-ramai tadi? Dia kata, aku lebih suka zikrullah, menyebut nama Allah. Aku lebih suka menyebut nama Allah Ta'ala. Dia kata, kamu sebut nama Allah, kamu duduk seorang diri saja. Kamu suka duduk seorang diri gini sambil menyebut nama Allah. Dia kata, tak, aku bersama dengan Tuhanku dan 2 malaikat. 2 malaikat yang ada kiri kanan. Yang ini malaikat yang menulis amalan dia, kebaikan dan juga keburukan. Maka kataku, siapa yang mendahulu daripada segala mereka itu? Maka katanya, orang yang diampunkan Allah Ta'ala baginya. Siapa yang dahulu? Siapa yang paling diutamakan oleh Allah? Yakni orang yang Allah Ta'ala ampunkan, ampunkan dosanya. Yang paling utama, yang paling dia utama adalah orang yang diampunkan oleh Allah. Maka kataku, di mana jalan? Cara macam mana? Maka mengisyaratkan dengan tangannya kepada pihak langit, dan berdiri ia dan meninggal ia akan daku. Lalu dia kata, macam mana cara dia? Lalu dia tunjuk ke langit. Apa maksudnya suruh naik ke langit? Banyak berdoa pada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah lupa pada kita, hatta kita buat baik, hatta kita buat jahat. Tapi kita je manusia. Ya Allah Ta'ala turunkan rahmat, kita buat maksiat. Rahmat turun, maksiat. Rahmat turun, maksiat. Sebab tu orang-orang yang sentiasa ingat, setiap nafas dia bersyukur pada Allah. Setiap nafas sedar di atas kesalahan dia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka dia kata, macam mana nak dapat keampunan Allah? Dengan cara macam mana? Maka dia tunjuk ke langit. Tunjuk ke langit, yang ini supaya mengingati Allah Ta'ala. Bukan bermakna Allah Ta'ala tempatnya di langit. Tidak, Allah Ta'ala tidak bertempat. Tetapi nak beritahu, mengingati Allah yang maha tinggi. Dan berdiri ia dan meninggal ia akan daku. Lalu dia pun tinggalkan dia, orang yang bertanya tadi, dan berkata, banyak makhluk pada engkau itu membimbangkan. Maka segala makhluk itu tiba-tiba membimbangkan akan dikau daripada ibadat. Jadi banyak makhluk ni, banyak orang ni yang kenal ramai-ramai ni, atau sahabat ramai, kawan ramai, makhluk ramai kenal, menyibukkan kita. Menyibukkan kita dan menyibukkan kita daripada buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka tetapi menegahkan dikau daripadanya, tetapi menjatuhkan akan dikau di dalam kejahatan. Maka tegahkan dikau daripada, jauhkan kamu daripada mereka, dan mereka, boleh jadi mereka itu akan menjatuhkan kamu di dalam kejahatan. Ini kesan. Jadi kita nak buat amal ibadat, yang kedua makhluk. Jangan dengan sebab makhluk kita jadi lalai buat amal ibadat. Maka dan kebinasaan atas orang yang dikata oleh Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Jadi akhir sekali membawa kepada kejahatan dan kebinasaan. Jadi tidak kita kena berkawan dengan orang yang baik. Dalam kitab yang kita baca, Haqaiq An-Tasawuf malam Khamis, dalam bab suhbah mengatakan bahawa yang pertama kita kena berkawan dengan ahli zikir. Ahli zikir, orang tu yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, ahli zikir. Ada ulama sufi, saya tak ingat dah nama tu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya mengatakan, dia kata, apabila kamu nak berkawan, apabila kamu nak bersahabat, maka kamu tengok dia, adakah dia ni ahli lalai ataupun ahli zikir. Kalau kamu dapati bahawa dia ini ahli lalai, maka tinggalkan dia. Kerana kelalaian dia boleh menarik kamu lalai juga kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu melihat dia ni ahli zikir, maka berkawanlah dengan dia. Kerana ahli zikir ni ialah orang yang sentiasa menyebut nama Allah.
Orang yang sentiasa ingat. Orang yang sentiasa ingat, dia akan menyebut apa yang dia ingat. Kalau dia ingat benda tu, dia akan sebut benda tu sebab dia ingat benda tu. Maka bila dia sebut benda tu, kita akan dengar apa yang dia sebut. Maka kita pun akan ingat apa yang dia sebut. Kalaulah dia tu ingat kepada dalam hatinya ada Allah, maka dia akan menyebut Allah Ta'ala. Bila dia sebut Allah, kita akan mendengar apa yang dia sebut. Maka apa yang dia sebut tadi akan menyebabkan kita ingat apa yang dia sebut tadi. Yang ni kalau dia sebut Allah, kita dengar dia sebut Allah, kita pun akan ingat kepada Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kalau kita tak beli minyak wangi pun kita dapat cium bau wangi. Sebab apa? Sebab kita berkawan dengan orang jual minyak wangi. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang yang buat tempa besi, kita tak beli pun besi yang dia buat tu, boleh jadi dia tempa besi buat kerih, boleh jadi ya. Kerih. Jadi dia tempa besi ataupun buat pedang ataupun buat pisau ataupun buat golok. Kita tak beli pun apa yang dia tempa, tapi kita cium bau asap. Mana kesan buruk tu ada juga kalau dia buat benda macam tu. Tapi kalau dia jual benda baik, dalam hadis yang mengatakan bahawa kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita tak beli minyak wangi pun kita dapat cium bau wangi daripada hasil yang dia jual tadi. Maka itu kesan. Jadi orang-orang yang banyak, makhluk-makhluk yang banyak ini, dia kata boleh menyebabkan sibuk kamu daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu orang-orang sufi, orang-orang soleh, dia tambah terlampau ramah orang kenal dia. Susah dia tak boleh nak gerak. Akhir kali melalaikan dia kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, yang dikatakan oleh Hatim Asam rahimahullahu ta'ala, aku tuntut daripada makhluk ini 5 perkara. Maka tiada aku dapat akan dia. Aku tuntut daripada mereka itu taat dan zuhud, tiada berbuat mereka itu. Aku cari pada makhluk itu 5 perkara tapi tak dapat. Maka dia kata, aku tuntut, aku cari daripada mereka itu taat dan zuhud, maka tiada berbuat mereka itu. Aku cari ketaatan, nak cari taat, ikut manusia, ataupun zuhud, tapi mereka itu tidak taat dan tidak zuhud. Maka dikataku, tolong olehmu akan daku atasnya, maka tiada kamu hendak berbuat, maka tiada tiada menolong mereka itu. Maka kita minta tolong aku dalam buat taat kepada Allah, buat taat kepada Allah untuk aku menjadi zuhud, tapi mereka tidak tolong. Maka kataku, radakan olehmu akan daku, jika aku perbuat, maka tiada perbuat mereka itu. Maknanya dia minta, kalau aku buat ni reda, maka dia tidak buat, tidak reda. Tiada perbuat mereka itu. Kataku, maka jangan kamu tegahkan daku daripada keduanya taat, jangan kamu tegah aku daripada aku buat taat dan juga aku zuhud. Tiba-tiba maka ditegahkan mereka itu akan daku, ditegah daripada buat amal ibadat. Maka kataku, jangan kamu seru akan daku kepada barang yang tiada rada, ia amat besar, dan jangan engkau berseteru dan menyakiti akan daku. Jangan kamu tarik aku buat perkara yang Allah Ta'ala tidak rada, dan jangan kamu musuhi aku, jangan menyakiti aku, jangan fitnah aku. Akan daku atasnya, jikalau tiada aku ikut akan kamu, kalau aku tak mau ikut kamu, maka memperbuat mereka itu, yakni disakiti mereka itu akan daku, maka aku tinggalkan mereka itu dan aku bimbangkan dengan yang tertentu bagiku, yakni beribadat kepada Allah. Memang kalau kita banyak kawan, banyak makhluk, banyak kita orang keliling kita, dan kita nak buat amal ibadat, banyak halangan. Banyak halangan. Kita nak buat gini, dia kata tak boleh, kita buat gini tak boleh, kita nak berzikir tak boleh zikir seagama, kita nak mayang sunat kaki orang kata mu lebar pula, masa-masa lagi jadi riak pula, masa-masa buat membaca Quran, membuat belagu-belagu, tak ikhlas lagu-lagu ni. Jadi banyak benda. Banyak benda kalau kita nak ikut orang. Jadi kita ikut orang susah. Ya, tumpu pada Allah Ta'ala. Kita fikir Allah Ta'ala redha ataupun tidak redha. Itu yang kita perlu. Ni makhluk ni. Jadi nak beritahu, dalam keadaan tu tumpu pada Allah. Ini kita ingat kisah Luqmanul Hakim. Kan Luqmanul Hakim dengan anak dia. Luqmanul Hakim dengan anak dia mendapat kedai
Saya tak ingatlah cerita yang tu, tapi lebih kurang begini cerita, lebih kurang. Salah dalam betul lah. Jadi Luqman Hakim bawa kedai. Jadi dia bawa kedai ni, dia anggaran apa ni? Dia nak jual kedai ni. Dia pun jalan. Bila jalan dia arek kedai. Bila dia arek kedai tadi dengan anak dia, orang pun kata. Dia kata Allah, dia kata kedai dia tak naik. Naik kedai tu. Kedai naik. Lalu pun dia pun naik atas kedai. Jadi dia pun suruh anak naik. Kenapa anak dia suruh ayah dia naik dulu? Naik. Naik kedai. Bila naik kedai, orang kata Allah, anak dah reti bahasa sungguhlah. Ada suruh ayah apa ni? Ayah dah reti dia kata. Ada ke suruh dia kata anak dia agak dia? Patutnya suruh dia turun biar anak dia naik. Dia dengar orang kata itu, dia turun. Dia kata mu pula naik. Bila dia naik tu, dia puan orang kata pula. Anak PSM dia gini. Ayah siapa jalan dia kata, dia sendak ada je. Jadi dia dengar. Akhir-akhir turun. Turun dua-dua. Bila turun berjalan, orang kata kedai dia tak naik. Dia naik pula dua-dua. Bila naik dua-dua, orang kata orang PSM dia buat nyanyi ke kedai. Buat nyanyi ke kedai. Dia turun. Dia turun. Akhir sekali katanya dia pikul kedai. Orang kata juga pikul kedai. Akhir sekali dia kata pada anak dia, mau tengok orang. Kita buat gini tak kena. Kita buat gini tak kena. Kita gini tak kena. Akhir sekali kita fikir, kita buat ni Allah Ta'ala kata tak? Kalau Allah Ta'ala kata buat. Asal Allah Ta'ala terima saja. Asal fikir orang tak buat benda itu. Kita buat zikir, orang bunyi zikir. Kita buat majlis ilmu, orang bunyi. Marah ke paki. Dah kira. Kita buat apa-apa dah boleh. Kita nak buat program ni tak boleh, kita buat program ni. Setiap apa yang kita buat agama mesti ada orang bunyi. Kadang-kadang orang duduk dalam bunyi. Orang duduk sama kita. Kita buat zikir, duduk dalam kita zikir bunyi. Dah betul zikir gini. Betul. Orang luar tak ada hak. Anggaplah macam-macam kata apa PSM buat macam ni pula. Kita dah fikir-fikir, teringat kisah Luqman Hakim. Paling kita Luqman Hakim pesan pada anak dia, mengingat pesan. Kita dah nampak kerana manusia. Kita buat apa-apa semua tak jadi. Yang paling penting ikut pada Allah Ta'ala. Lepas tu kata Hatim Asam ni, dia kata, jangan tarik aku. Jangan tarik aku sebab benda yang tidak kata. Kamu jangan buat sakit hati aku kalau aku tak mau ikut kamu. Tapi semualah orang buat sakit hati dia, orang buat fitnah dia, orang duk kata dia, hari-kali tinggallah, malah mikir-mikir ke manusia. Malah mikir ke makhluk, malah fikir manusia, mikir pada Allah, buat tumpu pada Allah Ta'ala. Sebab kita nak buat amal ibadah, makhluk ni lah yang menghalang kita. Yang menghalang kita. Dia seorang hamba Allah Ta'ala. Dia dia dahulu orang yang tidak sembahyang. Alhamdulillah. Kita cuba nasihat dia, duduk dengan dia alhamdulillah dia pun dah berubah. Bila berubah nak jadi baik, lalu dia duduk surau jadi tok bila dia pun jadi baik, berubah, dia pun sembahyang qada dan sebagainya. Orang kata tunjuk lebat. Kau ada kenal dia baru hari ni 2-3 hari dia mari jumpa. Kata orang kata saya pula ustaz, hari malam-malam hau nak azan, malam-malam hau bang ada. Hari-hari surat pun tak pergi. Leh. Kita buat bukan kerana makhluk. Orang puji ke kita buat. Orang keji pun kita buat. Kalau orang puji kita buat kerana makhluk. Kalau orang keji kita tinggal kerana makhluk. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau kamu tinggal ibadat kerana makhluk, maka kamu itu dikira tidak ikhlas lagi pada Allah. Dikira kamu riak juga. Kerana riak ini buat kerana makhluk, tinggal kerana makhluk. Maka dia kata makhluk ini di antara yang mengganggu kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka kata Hatim Asam, aku dah cuba dah kawan kepada makhluk ni banyak yang menarik mereka itu kepada aku, tidak ingat kepada Allah ataupun melalaikan aku kepada Allah. Akhir sekali ditumpukan, tinggalkan makhluk tadi, bimbangkan kepada Allah Ta'ala, buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita ada orang yang menarik kita ataupun menggalakkan kita buat amal ibadat, orang yang macam ini beribadatlah, berkawanlah mereka dengan dia. Di antaranya sifat-sifat mereka, apabila kita bercakap dengan dia, menambah ilmu. Dia bercakap menambahkan ilmu kita. Kalau bercakap menambahkan ilmu.
Dan kalau saja dia itu beribadat mengingatkan kita kepada hari akhirat. Kalau kita tengok akhlak dia, menyebabkan kita pun nak berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau macam ni, bersahabatlah kita dengan dia, kerana ada keuntungan, ada barakah, ada kebaikan. Tetapi kalaulah kita bersahabat dengan dia, menyebabkan dia menarik kita lalai kepada Allah, ataupun dia ini mengatakan sesuatu menyakiti hati kita, yang menyebabkan kita ini sibuk dengan benda dia, dengan dia saja, kita terpaksa tinggal ibadat, maka jangan berkawan dia, tinggalkan dia, tumpukan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahui olehmu wahai saudaraku, bahawasanya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan zaman uzlah dan nyatakan sifatnya, naatnya sifat. Naat ni bahasa Arab, sifatnya. Sifat dia dan juga sifat ahlinya, ahli uzlah tadi. Dan menyuruh padanya dengan apa ni? Menukilkan diri, dan adalah Nabi SAW, tiada mustahil ia terlebih mengetahui dengan masalah yakni yang terlebih patut, yang terlebih memberi nasihat daripada kami bagi diri kami. Maka jika engkau dapat pada masa kamu atas barang yang disifatkan akan dia dan yang dinyatakan, maka junjung akan suruhnya dan tegahnya, dan berhadap bagi nasihatnya, dan jangan kamu syak pada bahawasanya Nabi SAW adalah ia terlebih mengetahui dengan barang yang terkatup pada masamu. Maka jangan kamu keranakan dengan sesuatu kerana yang dusta, dan jangan kamu kena tipu daya oleh dirimu, dan jika tiada, maka engkau itu orang yang halik, yakni orang yang binasa. Jadi nak beritahu, katanya Nabi SAW telah mensifatkan zaman uzlah, masa yang kita perlu mengasingkan diri, dan disifatkan uzlah tadi, dan ahli-ahli uzlah, cara kita nak buat uzlah, cara macam mana uzlah. Dan Nabi ni dia beritahu, walaupun berlaku pada zaman Nabi tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Keadaan-keadaan yang perlu, macam hari ini dunia penuh fitnah. Hari ini orang zaman dulu duduk di rumah memang selamat, hari ini duduk kat rumah pun tak selamat. Dalam rumah pun tidak selamat. Orang zaman dulu duduk satu kampung ni tak selamat, banyak maksiat, lari pergi cari kampung yang selamat. Kita tak boleh nak cari, kita dalam kampung kita rasa tak selamat, pergi kampung lain pun tak selamat juga. Tidak selamat, zaman yang penuh dengan fitnah hari ini. Jadi ada masa kita perlu buat uzlah. Maka Nabi SAW dia adalah orang yang sangat alim. Allah Ta'ala beri kecerdikan pada Nabi, walaupun Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Membaca dan menulis ini bukan bermakna orang tu tidak pandai. Dari segi agama, orang yang bijak adalah orang yang melihat Allah. Dari segi agama, orang yang bijak adalah orang yang menumpukan akhirat. Ini agama melihat kecerdikan adalah orang yang utamakan akhirat. Jadi kalau orang yang menumpukan kepada dunia, tidak cerdik. Orang jahiliah, masa zaman Nabi, jahiliah dikenali dengan jahiliah. Walaupun dia kata jahiliah, tetapi di Mekah satu ketika dahulu merupakan pusat dagangan dunia. Perniagaan semua ada di Mekah, macam-macam ada. Mereka hebat dengan perniagangannya, dengan ekonomi dia, dan mereka hebat dengan ilmu sastra. Mereka bersyair. Kalau ilmu tak ingatlah, saya dulu ada ngapal kat syair. Syair ada macam-macam syair yang hebat-hebat. Jadi nak beritahu, mereka tu ahli sastra pun ada, ahli ekonomi pun ada. Binaan mereka, bangunan mereka hebat. Seni bina Kaabah sampai sekarang orang tak boleh nak tanding lagi seni bina Kaabah. Hebat dia punya seni bina dia. Jadi nak beritahu, tetapi masih lagi dipanggil jahiliah. Kenapa jahiliah? Kerana menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi orang yang bijaksana, orang yang cerdik, dan Nabi tahu benda yang baik bagi dia, bagi zaman dia dan juga zaman kita. Maka dia kata, apabila saja kamu dapat tahu apa yang dia nasihat, apa yang diberi nasihat, maka hendaklah kamu ambil daripada nasihat Nabi. Dan jangan kamu berdolak dalih, ataupun kamu dia kata jangan kamu keranakan dengan satu kerana dan dusta. Tak boleh macam ni gini kita dolak dalih. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu baik.
Dan apa yang Nabi bawa tu kita kena ambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Nabi ambil, apa-apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Dan Nabi sendiri pun mengasingkan diri. Masa bila Nabi mengasingkan diri? Ketika Nabi sebelum dapat wahyu, Nabi pergi kat Gua Hira. Pergi kat Gua Hira. Naik bukit tinggi. Kalau kita nak naik tu makan 2 jam, 10 jam, belas jam saya ingat. Allah Allah, saya tengok bukit daripada jauh tu, Allah. Dekat bukit yang besar itu ada Gua Hira. Macam mana Nabi naik panjat, wallahu alam. Allah Taala Maha mengetahui. Nabi asingkan diri dia setelah melihat masyarakat. Setelah melihat masyarakat yang begitu rosak. Minum arak, berjudi, berzina, berbunuh-bunuhan. Jadi perkara biasa. Masyarakat duduk dalam ketakutan. Orang yang hati baik tak boleh terima keadaan macam. Maka Nabi pun pergi beruzlah, mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena cari Allah, kena cari jalan supaya kita jumpa dengan Allah, bukan masuk jumpa macam jumpa makhluk, tidak. Sehingga kita sampai mengenal Allah Taala, sampai tauhid duduk dalam hati, buat ibadat betul-betul kerana Allah Taala. Maka dalam keadaan macam tu dia kata, Nabi bila kamu dapat tahu saja, Nabi beri nasihat, Nabi beri pengajaran, maka ambil. Jangan kamu tertipu daya dengan nafsu kamu, tertipu daya oleh dirimu. Dan jika tiada, kalau kamu tak ikut juga nasihat Nabi, maka engkau adalah orang yang halik, iaitu orang yang binasa kalau tak ikut nasihat Nabi. Tidak kena ikut nasihat Nabi. Dan tiada uzur bagimu. Tak ada uzur dah, tak dimaafkan. Kita nak kata hamba ni jahil, tak ada benda, tak boleh. Hidayat telah dihantar. Maka Nabi telah beritahu melalui lidah Nabi, risalah Nabi, dan melalui orang-orang yang mengikut perjalanan Nabi yang terdiri daripada sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang salihin. Dan sifat yang aku sebut akan dia, nanti aku akan sebut sifat dia. Dia kata bagimu, untuk kamu, barang yang iaitu khabar yang masyhur, iaitu yang datangkan daripada hadis Nabi SAW, yang masyhur daripada Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhu, bahawasanya ia berkata, antara kami dikeliling Rasulullah SAW apabila disebutkan fitnah. Lalu Nabi pun ada menceritakan tentang fitnah, dan Nabi tahu benda fitnah berlaku di akhir zaman. Nabi kata di akhir zaman wanita-wanita berpakaian tetapi seperti telanjang, seperti tidak berpakaian, berlaku zaman kita. Nabi kata minum arak ini berleluasa. Orang minum arak macam minum air biasa. Hari ni orang minum arak. Nabi mengatakan bahawa akhir zaman anak-anak derhaka kepada kedua ibu bapa. Berlaku anak-anak derhaka kepada kedua ibu bapa. Nabi sebut di akhir zaman orang-orang mengagung-agung memuja-mujakan artis. Berlaku orang puja-pujakan artis. Akhir zaman Nabi sebut orang memperlekehkan, menghinakan ulama-ulama. Berlaku ulama-ulama disisihkan, diperhinakan, diperlekehkan. Nabi sebut benda-benda yang akhir zaman tu. Nabi sebut di akhir zaman bangunan pencakar langit naik. Macam cendawan yang tumbuh selepas daripada hujan, naik bangunan pencakar langit. Maka naik bangunan pencakar langit. Jadi akhir sekali apa yang Nabi sebut berlaku di hadapan mata kita. Lalu Nabi menceritakan tentang fitnah. Walaupun zaman sahabat Nabi itu tak ada fitnah macam zaman kita. Tapi Nabi cerita kerana untuk umat dia. Maka sabdanya, idza ra'aitumun nas, apa ni? Mazijat uhuduhum wa khanat amanatuhum wa kanu hakaza wa syabaka baina asabihi. Qultu ma asna'u ya Rasulullah inda zalika ja'alani Allahu fida'aka. Qala ilzim baitaka wa amlik anka lisanaka wa khuz ma ta'rifu wa da'anka ma tankiru wa alaika bi amril khasi wa da'anka amra amati. Apabila lihat kamu akan manusia, kata Nabi ni, apabila kamu melihat manusia, tiada menyempurnakan akan janji mereka itu.
mereka tidak menyempurnakan janji dengan Allah. Apabila manusia sudah tidak buat amal ibadat, apabila manusia sudah tinggalkan amal ibadat, apabila manusia sudah melakukan kejahatan, maka dan khianat amanah khianat. Dan apabila manusia sudah tidak tunaikan janji, janji dengan Allah tak tunai, janji dengan makhluk pun tidak tunai, sudah tidak tunaikan janji, kemudian khianat amanah mereka itu, dan mereka sudah mengkhianati amanah. Hari ini kita nak cari orang yang betul-betul amanah payah. Habis tidak amanah belaka. Hari nak cari yang betul-betul amanah payah. Satu hari dalam majlis ilmu, Nabi menyampaikan ilmu. Tengah-tengah mengajar orang bangun. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Seorang tengah-tengah mengajar bangun. Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi tak layan. Dia pun duduk balik. Jadi orang dengar ni, orang kata, apa orang ni? Dia kata, satu kumpulan kata Nabi tak berahi tu, Nabi tak suka tu. Tengah-tengah mengajar dia bangun tanya. Satu, sebab Nabi tak layan. Kumpulan yang kedua pula kata, bukan Nabi tak suka, Nabi tak dengar, tak perasan. Mangak sangat sampai tak perasan. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga mengatakan Nabi tambah jawab lagi, sebab Nabi tambah putuskan dia punya kuliah dia, Nabi nak sampaikan dia, nanti Nabi jawab lah. Tu. Jadi sebab seorang tu tengah-tengah mengajar bangun. Tengah-tengah mengajar bangun. Saya ada juga satu kuliah tu. Tapi tak apa dia tu. Tengah-tengah mengajar dia mari kat dekat, nak buat benda salam itu. Tak apalah. Dia tu orang yang tu. Jadi tak kisahlah. Jadi dalam keadaan macam tu, dia bangun. Nabi terus sampaikan kuliah. Bila sampai kuliah, habis kuliah Nabi tanya, siapa yang bertanya tadi? Dia kata, saya ya Rasulullah. Mu tanya apa tadi? Saya tanya bilakah berlaku kiamat? Nabi pun jawab, mengatakan berlaku kiamat ni tidak akan berlaku kiamat kecuali berlakunya apabila manusia sudah tidak lagi amanah. Manusia sudah tidak lagi amanah. Sekarang ni orang tak nak cari betul-betul amanah dah. Dia tengok barang orang tuang radok di bahan tangan bagus. Tu pasti ada tahu je. Tuang dia tengok, nak ambil mula dah kok. Ke hak kita kok dia. Tanya pondok, minta pondok ambil. Ini tidak amanah. Barang orang tu suruh pegang, kita ambil tak. Jadi banyak perkara yang tidak amanah hari ni. Tidak amanah. Maka dia kata apabila khianat amanah. Apa maknanya? Amanah itu dikhianati. Dan adalah mereka itu baginya. Dan mereka itu bagian dan dimasukkan antara segala anak jarinya. Yakni dimasukkan setengah daripada setengah. Anak jari masuk setengah daripada setengah. Maka sembah aku, apa aku perbuat ya Rasulullah? Dia kata apabila manusia itu sudah tidak tunaikan janji amanah dia tu, lepas tu wakanu hakaza, maka demikian Nabi cerita, maka Nabi pun masuk jari dia tu, tangan dan jari dia di atas satu sama lain ni. Maka sahabat Nabi pun tanya, sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah. Dia kata, apa aku perbuat ya Rasulullah? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang saya perlu lakukan ya Rasulullah? Dia pun tanya, tak kala yang demikian itu telah menjadikan daku itu, dan yang demikian itu telah menjadikan daku itu penembus engkau. Dia kata ya Rasulullah, saya tebus ibu bapa saya. Biasanya penebus ni, biasanya saya ni tebus ibu bapa saya ya Rasulullah. Apanya saya lebih sayang Rasulullah daripada ibu bapa saya. Maknanya dah apa yang perlu saya buat kalau berlaku macam tu? Berlaku macam mana? Kalau manusia itu sudah tidak amanah dan manusia telah mungkir janji. Banyakkan mereka mungkir janji. Apa yang perlu lakukan? Maka Nabi bersabda, lazimkan olehmu akan rumahmu, yakni kamu banyak duduk di rumah. Banyak duduk di rumah, dia kata lazimkan kamu duduk di rumah. Allah Ta'ala berfirman, waqawna fi buyutikunna wala tabarruj katabarruj jahiliyah. Wa aqimnas solah. Maka dia kata, hendaklah kamu duduk di dalam rumah-rumah kamu. Duduk dalam rumah kamu dan jangan kamu bersolat sebagaimana solatnya jahiliyah. Wa aqimnas solah. Maka hendaklah kamu dirikan sembahyang.
Jangan duduk di rumah saja, dirikan sembahyang, buat ibadat di rumah. Kalau di luarnya memungkinkan kita ni banyak maksiat, maka jangan banyak duduk di luar, duduk di rumah. Kalau nak keluar ke rumah, atas-atas darurat saja, atas penting-penting saja. Tak ada arah dah, pergi sekali meeting. Asyik nak pergi meeting lah. Pergi sekali beli barang-barang banyak-banyak, balik duduk kurung dalam rumah. Tamu dah keluar. Tamu dah keluar. Jadi lazimkan di rumah. Apabila dia kata banyak sangat manusia sudah kata tidak amanah, kemudian selain daripada tidak amanah, mungkir janji, lain daripada mungkir janji, maksiat dah terlampau banyak, fitnah keliling kita, maka tidak banyakkan duduk di rumah. Kalau kita keluar rumah, banyak maksiat. Jadi keluar rumah tu untuk penting-penting sangat. Penting sangat baru keluar. Pergi belajar keluar, lepas tu balik selalu. Lapar perut tak apa, pergi makan, lepas tu balik selalu. Balik selalu. Jangan duk jalan-jalan tak lain banyak-banyak kaedah, banyak fitnah yang berlaku. Maka Nabi sebut dah, ini kita perlu uzlah. Uzlah macam mana? Kena banyak di rumah. Banyak di rumah. Dan bila banyak di rumah, jangan banyak tengok TV. Bagus dah, tamu lalai dah hati. Buat apa tu baik luar? Lalai dah boleh kena duduk rumah. TV 1, 2, 3, 9, 7. Habis tu tengok. Dah boleh. Lalai juga kita jangan lalai, bahkan kita duduk di rumah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata lazimkan olehmu akan rumahmu, maka milikkan daripadamu itu akan lidahmu, dan jaga lidah. Dan jaga lidah kamu. Lidah kamu dengan arti kata duduk di rumah, banyakkanlah berzikir, banyakkanlah baca Quran. Beli buku-buku agama. Dan buku karangan Imam Al-Ghazali ni memang molek untuk kita nak hidupkan hati kita. Kerana buku Imam Ghazali ni hidup. Nur dia akan ada. Baca buku Imam Ghazali. Jadi kalau kita baca, insya-Allah baca kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, ini karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini karangan Imam Ghazali. Kata ulama mengatakan bahawa kalau kita baca kitab karangan Imam Al-Ghazali, akan terkesan dalam hati kita. Itu kalau kita baca saja. Apatah kita belajar, lagi lebih terkesan. Kalau kita belajar dah buku karangan Imam Ghazali, tak ada apa-apa. Bermakna hati kita memang betul-betul keras. Hijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka kita kena banyak istighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah, dan banyak mengaku kita. Allah Ta'ala suka hambanya yang mengaku di atas dosa yang dia lakukan. Supaya dia ni merasa hina di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, jaga lidah kamu, jaga lidah, dan ambilkan barang yang engkau ketahui. Ambil barang yang perlu saja, dan tinggal barang yang engkau engkarkan. Guna yang baik-baik saja, ataupun cakap yang baik-baik, tinggalkan perkara yang tidak molek, dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu, yang ni buat amal ibadat. Tuntut buat amal ibadat, maka bagi dirimu, yakni bagi dirimu, tertentu bagi dirimu buat amal ibadat, dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang pekerjaan yang umum-umum, yang melibatkan orang ramai, menyebabkan kita lalai. Tinggalkan. Kita terpaksa berlibat dengan orang ramai tapi jadi lalai. Duduk di rumah molek dah boleh tumpu ibadat, tapi kalau kita berniaga kat orang ramai, kat ada nyanyi lagi, jadi masalah lagi. Jadi tumpukan ibadat kepada Allah Ta'ala, dan banyak duduk di rumah, uzlah. Lepas pada ni balik rumah, kurung dalam bilik, zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak, uzlah saja. Yang paling penting kita ni nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. صلى عليه النبي
صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي المجتبى ابن زمزم والصفا، النبي المجتبى ابن زمزم والصفا، من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين، الحسن ثم الحسين